wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kembali menceriakan anda pada hari Selasa dan kami pasti anda pun sedang menunggu kami sebab hari Selasa ni hari kegemaran penonton WHI. Jadi terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Anda dah tahu yang menonton WHI semalam, Fatin pasti ni dah tahu hari ini menu dia berasaskan telur. Kejap lagi kita akan bawakan untuk topik kita hari ini. Tapi sebelum tu, hari ini 28 Februari 2023. Cepatnya masa berjalan kan untuk Februari ni. Kita dah esok kita akan melangkah ke bulan baru untuk tahun 2023. Jadi apa yang kita boleh harapkan untuk kita perbaiki dengan lebih baik lagi semangat kita kan, keceriaan kita untuk setiap hari dan mendatanglah. Semalam kan Fatin dalam grup WHI, penerbit hari ini dibuat kejutan. Dia kata mulai 23 Mac tak boleh dine in di mana-mana restoran. Kita orang pun duk fikir kenapa tak boleh. Alah, puasa start. Dah nak dekat puasa sebenarnya. Baguslah kan. Sebenarnya kita ingatkan disebabkan lain, tapi sebenarnya kita dah nak dekat menyambut Ramadan. Tapi apa pun untuk hari ini anda kena terus bersama dengan kami kerana pelbagai menu-menu berasaskan telur nak kami kongsikan bersama anda sebentar saja lagi. Dan sebelum itu Fatin, kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton berita gembira ini. Tan Sri Michelle Yeoh setiap bulan rasanya lah sejak 2 tahun ini bermula sedang membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan yang terkini, Tan Sri Michelle Yeoh cipta sejarah selebriti Asia pertama menang kategori pelakon wanita terbaik dalam Screen Actors Guild Awards, SAG Awards. Wow, tahniah. Ini sebenarnya boleh memberikan inspirasi juga kepada anak muda, khususnya wanita. Sesiapa sahaja yang ingin berjaya, tidak kira lah di mana anda berada. Kejayaan tu anda boleh kecapi dengan bakat anda dan juga usaha serta kebolehan yang kita ada untuk kita kata membanggakan lagi keluarga kita kan, khususnya rakyat Malaysia. Tapi saya tak sempat lagi menonton filem ni. Saya nak sangat menonton filem Everything Everywhere All at Once. Nanti kita carilah filem ni sama-sama. Boleh. Okey, baik. Kembali ke hari ini, pelbagai menu di hadapan kita. Awak paling suka yang mana satu? Saya susah nak jawab soalan awak tu sebab bila dah cakap makan tengah hari ni memang semua ni boleh ni. Dan tapi paling-paling yang saya terasa nak cuba adalah yang ini, asam pedas telur ikan. Telur ikan, tapi dengar kata ada telur sotong masak belado. Jap kita cari Okey. Sambil-sambil awak cari tu, mungkin kita boleh saksikan TikTok dikongsikan oleh penonton di TikTok. Jom kita saksikan. Lagu dia macam menaikkan semangat.
jadi lapar pula tiba-tiba. Okey, itu antara kompilasi TikTok yang mana menu berasaskan telur macam-macam yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di luar sana. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini Sugi, kalau kita tengok kan, saya pernah dengar telur itik, telur ayam. Tetapi ada telur-telur yang saya tak pernah cuba dan saya tak pernah rasa pemasakan dia, seperti telur belangkas, telur unta. Awak pernah cuba? Awak tadi penonton Kalau pernah cuba mungkin boleh komenkan dekat ruangan komen di Facebook kita. Baik, kan. dan apa yang kita ada di hadapan hari ini adalah daging masak telur yang kenapa awak gelak? Tak ada. Salah ke saya sebut? Okey, tak apa. Saya risau bila Fatin Hamimah Yusof dia start gelak. Bukan saya gelak sebab unta tak bertelur. Itu telur burung unta. Okey. Saya faham dan penonton pun saya pasti faham. Okey, baik penonton, kita ada kari telur di hadapan ni. Telur puyuh masak sambal. Ini mungkin telur goreng dengan terung pipit dia masak sambal menarik sekali. Okey, ini yang macam tadi kita kongsikan asam pedas telur ikan. Baik. Yang ini telur belado dan yang itu telur belado. Lemak masak lemak. Lemak Bagaimana tu? Saya cuba. Masak lemak. Saya cuba nak jadi orang telur negeri. masak lemak dan juga kita ada ni sambal telur lah. Okey, ini paling kegemaran semula telur dadah. Okay. Dan pastinya ramai dalam kalangan anda pun memang suka makan telur. Dan biasalah kan orang kalau dia goreng telur letak kicap manis Okey, betul. Sikit dengan nasi terus dimakan. Tapi kejap lagi kita akan kongsikanlah antara khasiat-khasiat telur dan juga apa sebenarnya pantang larang kalau kita nak masak telur ni. Dan anda kongsikan apa sahaja menu-menu berasaskan telur. Mungkin ada tengah masak kat dapur tu. Apa kata jengah-jengah juga di komen Facebook kami. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI dengan pelbagai menu berasaskan Selepas telur. ini. Nasi putih tu untuk awak kot? Bentuk saya. Alamak. Wanita hari ini. Saya selalu suruh orang rumah saya masak telur masak sambal. Memang sedap. Orang rumah saya memang pandai masak. Sebab ada masakan lain macam telur masak kicap, tapi lebih sebab saya memang minat yang pedas-pedas. Biasanya telur dadah. Lepas tu kalau suka masak tu, saya suka masak macam salted egg crab ke kan, ataupun sup telur yang ringkas-ringkas macam tu, tapi sedap. Kenapa suka? Sebab makanan tu simple tau, tapi dia kalau rasa tu memang macam nak repeat lagi dan lagi lah. Menu yang orang kata selalu orang cari, telur lah especially yang paling mudah nak masak dan sedap dimakan. Kebanyakannya biasa kita buat yang simple-simple. Tapi macam saya, kalau kita buat sardin tu, kita just pecahkan telur tu, so jadi mix. Orang kata kalau kanak-kanak makan pun sedap jugalah. Macam tu lah senang cerita. Kalau kita macam saya sebelum ni kita pergi gym, so kita banyak gunakan asas daripada telur lah. So kita buat untuk orang kata membina badan tu, gunakan daripada telur-telur yang kita makan tu lah. Okey, menu berdasarkan telur yang saya suka telur tumis. Sebab mengenang kembali nostalgia saya dulu-dulu kan, kalau awak tak ada kan telur tumis tu, dan saya ni orang Jawa. Orang Jawa ni suka pedas-pedas tau. Suka pedas, sebab tu saya suka tumis pedas lah. Maksudnya goreng, tumis cili, masukkan telur hancur, macam tu je. Lepas tu buah kicap sikit. Baik, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan WHI antara menu kegemaran mereka, dan kami nak berkongsi bersama dengan anda menu telur itik masak lemak. Kita bersama dengan Puan Cik Sarianti. Betul sebutannya? Katanya dia orang Terengganu tapi dah 15 tahun duduk di Kuala Lumpur. Okey, baik, dan baru kahwin. Tahniah. Okey, kita nak tanya mengenai telur itik masak lemak ni. Puan panggil apa Puan Yanti? Masak lemak telur itik. Saya panggil awak Puan Sarianti ke Puan Yati? Panggil Puan Yati. Puan Yati. Okey, Puan Yati. Nak masaknya macam mana? Sebab dengar kata telur itik ni bau dia lebih kuat daripada telur ayam. Ya, betul. Jadi apa antara tips dia ataupun bagaimana nak masaknya? Tips saya masakkan macam ni dulu. Okey, itu apa tu yang dimasukkan? Dah dikisar bawang merah, cili api. Lepas tu serai. Saya dah blender sekali. Lepas tu nanti saya masukkan lagi serai untuk yang dah ketuk. Okey, faham. Lepas tu dia kira sebelum ni tak payah masuk apa-apa tumi-tumi. Masuk ni yang masuk ni kisar terus
Tumis. Terus tumis. Okey, Lepas baik. tu saya akan masukkan santan lah nanti. Okey, macam senang je. Memang mudah. senang. Memang senang je. Jadi telur itik ni memandangkan bau dia lebih kuat. Bila dah dipecahkan masuk, dia tak kuat bau dia lepas Tak, tu. sebab kita matikan bau dia dengan asam keping. Okey, mungkin boleh kongsikan. Bila dah masuk tu, asam keping awak masukkan kemudian lah macam biasa masak lemak. Selepas masuk santan lah. Sekarang ni dah boleh masuk santan. Oh, cepat Boleh je. Okey. Terus je masuk santan. Baik. Tapi kalau nak tambah air pun boleh je. Terus je boleh tambah air terus. Okey. Sebab tak nak bagi pekat kan. Baik. Okey, dan saya nak tanya resepi ni awak dapat daripada mana? Adakah ini Saya resepi daripada awak ke? mak saya sendiri. Oh, ya ke? Okey. Sebab saya tengok lemak yang dimasak ni dia macam agak pekat sedikit berbanding dengan resepi lemak yang lain. Betul. Okey, baik. Maksudnya memang dari dulu mak awak masak. Memang saya belajar resepi pun dari turun-temurun daripada arwah nenek, mak saya. Baik. Wah, bestnya. Okey. Macam mudah saja dah siap dah masukkan santan. Jadi tunggu dia mendidih. Lepas tu masukkan serai. Okey, baik. Asam keping. Okey, baik. Dan selain daripada menu ini, apa antara menu lain dimasak menggunakan telur itik? Telur itik. Selain maksudnya selain menu masak lemak ni. Masuk lemak ni kita boleh buat juga untuk setengah tu orang masak kari kan, tapi kebanyakan orang masak lemak lah. Okey, baik. Kalau telur itik ni boleh ke rebus dahulu lepas tu kita macam biasa kan ada orang masak kari, dia rebus, dia kopek apa kata shell mungkin kat luar ada, tu. tapi saya tak pernah buat lagi. Tak pernah. Tak pernah. Okey, jadi biasa memang awak masak awak pecahkan terus. Kalau nak masak sambal sama awak goreng dahulu. Kalau macam sambal telur biasa tu saya goreng dahulu. Baru masuk sambal dia. Okey. Baik. Dan seperti yang saya tanyakan tadi, selain daripada menu masak lemak ni, menu apa yang dimasak tadi katanya? Masak apa? Masak apa? Menggunakan telur Menggunakan telur. Masak lemak. Lepas tu masak kari. Sambal macam itulah. Okey. Biasanya saya nak tanyalah, saya tak pernah mencuba telur itik. Kalau budak-budak dia suka tak telur itik ni? Mungkin budak-budak mungkin rasa suka. Rasa dia macam mana sebenarnya? Telur masin pun boleh buat untuk telur masin untuk buat telur itik boleh juga. Rasa telur itik ni berbanding dengan telur ayam, apa beza dia? Beza dia sedap lagi telur itik lah. Oh, ya ke? Betul, saya penonton setuju ke telur itik lebih sedap daripada telur ayam? Okey, ni yang dah siap kan? Ada mungkin ada sudu tak? Kalau kita just nak angkat sedikit. Okey, kalau tak ada tak apa, saya tunjuk kat kamera terus. Baik, ini yang dah siap. Nampak tak yang saya cakap tadi? Dia memang pekat sambal. Cili padi pastinya ada kan? Ya, betul. Saya blend dengan cili padi. Okey. Baik, yang ini pula telur biasa. Telur biasa. Tapi kalau nak guna telur itik boleh saja. Telur dadah menggunakan telur itik. Yang ini sambal menggunakan telur apa? Telur biasa. Telur biasa. Okey, baik. Okey, ini yang saya nak tengok ni. Bila dia pecahkan telur itik, dia masukkan tu. Dia mendidih. Mendidih macam tu satu-satu je lah. Biar mendidih, biar naik atas dulu. Biar dia keras sikit, baru kita tuan, kita pecahkan yang lain lah. Baik. Faham dah. Mungkin anda di rumah, kalau ada telur itik di rumah, anda bolehlah mencuba resepi ini. Dan mungkin Puan Yanti pun boleh kongsikan kalau mereka nak cuba masakan Puan Yanti, apakah laman IG-nya, buat catering ke, macam mana tu? Saya sekarang ni buat catering. Laman IG saya Aziati Kitchen, Facebook pun sama Aziati Kitchen. TikTok pun sama Aziati Kitchen. Bolehlah korang follow kita untuk catering, untuk infak, untuk rumah anak yatim ke, semua saya buatkan sedikit. Baik. Itu dia antara yang anda boleh layari untuk mendapatkan maklumat ataupun resepi daripada Puan Yanti sendiri. Tak ada masalah. Okey, jadi tunggu dia mendidih berapa lama tu biasa? Biasa dalam 5 minit hingga 10 minit. Kadang-kadang tu tengok 10 minit dah okey dah. Okey, boleh tutup dah. Kuatkan lagi api supaya dia mendidih dan sambil-sambil ianya mendidih, saya nak kongsikan bersama dengan anda satu bingkisan yang cukup menarik. Tapi saya nak tanya, Puan Yanti pernah cuba telur burung unta tak? Tak pernah. Tak pernah? Okey, nak saksikan sesuatu yang istimewa tak? Apa kata kita saksikan ini dia bingkisan berkaitan dengan telur burung unta yang cukup menarik. Jom kita saksikan. Gemar berkongsi minat dalam aktiviti bercucuk tanam dan menternak haiwan di kawasan rumah, siapa sangka perkongsian di platform media sosial oleh seorang warga emas, Muhammad Nasir Abdullah, 61 tahun, kini semakin mendapat perhatian ramai. Bermula sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3 tahun lalu, pemilik Atuk Farm ini mengakui aktiviti itu bukan sahaja sekadar hobi, malah dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan buat dirinya dan keluarga.
Sebenarnya di Atuk Farm ni tidaklah banyak haiwan sangat. Kita cuma ada 11 jenis haiwan dan juga 110 jenis pokok makanan. Sebagai kebun tepi rumah, kita membelah haiwan dan menanam pokok ini tujuannya untuk kegunaan sendiri dan juga selebihnya kita jual. Contoh-contoh haiwan yang saya bela di tepi rumah ini seperti kambing, arnab, kelulut, ayam ya, dan ikan. Haiwan-haiwan ini semua ada haiwan yang saya bela untuk mendapat hasil dia, untuk kita makan sendiri dan untuk kita buat jualan. Jualan ni maknanya kita netaskan anak-anak ayam ini dan kita jual anak ayam ini. Menceritakan tentang aktiviti berkebun dan peternakan yang dilakukan di kawasan rumahnya itu, dia bersyukur kesemua haiwan ternakannya mampu menghasilkan telur dengan baik. Saya dah mula Atuk Farm ni sudah 3 tahun dan banyaklah hasil yang kami dapat daripada Atuk Farm ni dari segi makan dan juga jualan. Haiwan-haiwan yang tempat Atuk ni bermula daripada angsa. Yang kedua, haiwan-haiwan bertelur ni jenis haiwan ayam. Ayam ni macam Atuk sebut tadi, ada ayam yang kita makan telur-telur dia, ada yang Atuk jual. Okey, tiap-tiap telur ni sebenarnya saiz dia bergantung kepada jenis haiwan tu. Ya. Kita tengok ayam burung unta, telur dia sampai 1.4 kilo. Lepas turun kepada kecil sedikit, telur angsa. Lepas tu telur itik, ya. Telur ayam komersial. Lepas tu telur ayam kampung. Sehingga turun ke kecilnya yang kita makan, telur burung puyuh. Sebenarnya perbezaan daripada zat tu tidak banyak. Ya, sebab telur ni dia, kalau tuan-tuan tengok, dia bila menghasilkan anak tu hampir serupa semua. Apa yang menariknya lagi, Nasir juga turut sama berkongsi resepi menyediakan hidangan telur dadah burung unta yang cukup digemari seisi keluarganya. Telur burung unta ni dia banyak zat-zat seperti magnesium dan juga zat besi. Dia juga mengandungi 2000 kalori untuk satu biji telur. Jadi amat sesuai dimakan oleh keluarga. Sebenarnya kerana telur burung unta ni dia besar. Bila kita buat, contohnya kita buat telur dadah, kita sekali buat tu boleh makan 10 hingga 12 orang telur dadah ni. Dan telur burung unta juga boleh dibuat untuk benda-benda yang lain. Seperti kita campurkan dengan daging, dengan sayur-sayur lain, boleh. Dia dan telur burung unta ni dia agak kental. Bukan sahaja mampu menggerakkan lagi hubungan bersama keluarga tercinta, dia juga turut berharap agar perkongsiannya dapat menjadi inspirasi serta mampu menggalakkan orang ramai untuk mengusahakan tanaman dan ternakan di kawasan rumah masing-masing. Itu dia perkongsian Atuk Farm. Saya pun teringin sangat-sangat nak cuba telur burung unta. Orang kata dia bagus untuk kesihatan jantung, bagus juga untuk kesihatan penglihatan. Okey, kalau tadi Sugi dah selesai berkenaan dengan telur itik masak lemak, saya sekarang ini berada di booth ataupun di kaunter yang mana kita nak kongsikan telur sotong belado. Tapi sebelum kita nak kenalkan tetamu kita nak bersama dengan Uyaina untuk segmen tajaan bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Silakan. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan sekarang ni, dah bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Apa khabar, Atira? Khabar baik. Lama tak jumpa, Yana. Ya, betul. Mami to be tahniah. Terima kasih. Okey, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Okey, terima kasih, Yana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Okey, sebenarnya hari ini dah cukup teruja bersiaran lagi-lagi dengan Yana. Lama tak jumpa, Yana. Okey, hari ini sebenarnya nak share kepada anda sebab dah tahu dekat luar tu masih ramai yang ada masalah sistem penghadaman yang lemah. Buktinya anda boleh perhatikan kenapa anda cakap macam tu, masih ramai dekat luar tu yang ada masalah tidur yang kadang tak menentu. Kalau anda nak tahu sebenarnya tidur yang tak menentu ni boleh menyebabkan anda ada masalah penambahan berat badan yang tidak terduga-duga. Sebab dalam badan kita ni ada hormon yang orang panggil hormon leptin, iaitu hormon yang mengawal rasa kenyang yang mana akan berkurang kalau kita tak cukup tidur, dan hormon ghrelin, hormon yang mengawal rasa lapar akan meningkat. Sebab itulah kita perhatikan kalau
kalau kita tidur lewat, kita ada satu feeling yang kita nak makan je rasa dia. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya sebab sedar tak sedar itulah punca kalori meningkat. Kita dah tahu sebelum waktu kita tidur pukul berapa kita kena berhenti makan, tapi kita masih makan. Sebab tu orang kata pentingnya ada orang kata apa, gaya hidup yang sihat, tidur yang cukup untuk pastikan kita tidak ada masalah sedemikian yang menyebabkan kita kadang-kadang nak timbang muka pun takut. Jadi sebab tu hari ini saya bawakan satu produk yang terasa cukup membantu anda semua sebab saya tahu belum lagi kita ni kadang-kadang ada rutin harian yang makan tak menentu, makan macam-macam, kadang-kadang tu aktiviti fizikal mengurang. Orang kata apa, makan banyak, aktiviti fizikal kurang dan kadang-kadang tu itu adalah punca kenapa kita ni ada masalah kalori hari-hari meningkat tetapi bukan kita punya orang kata apa yang kita burn tu mengurang. Tak stabil, orang cakap apa yang kita makan tak seimbang dengan apa yang keluar. Jadi bayangkan itu kalori, belum bercakap pasal toksin. Makan macam-macam benda yang tak sihat, yang beracun, yang tersimpan, yang tidak lawas menyebabkan kita ada masalah penambahan berat badan. Jadi sebab tu hari ini saya bawakan satu produk yang pastinya ini adalah produk tanpa bahan terlarang, selamat penggunaannya serta merupakan produk yang ada pengkelasan makanan dan mendapat uji kaji makmal Liana. Rata-rata yang dah konsum produk ni memang kekal jadi pengguna kami bertahun lamanya sebab dengan rutin harian kita yang pantang lapar, kadang-kadang tu terlalu sibuk tak makan. Sebenarnya itu pun bahaya bila kita selalu sikit-sikit waktu makan kita akan ada satu potensi nak makan lagi banyak. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi ramai yang mengambil inisiatif dekat luar dengan cara amalkan Pearl White Fiber selepas makan berat yang mana saya sarankan selepas makan lunch atau tengah hari, yang mana dalam produk ini akan bantu anda untuk menyingkirkan, yang mana proses detoksifikasi bakal berlaku yang akan bantu untuk singkirkan sisa makanan dan toksin supaya tidak ada yang tersimpan menjadi punca masalah toksin dalam badan, punca penyakit dan juga punca kita tidak ada berat badan ideal. Dan ini adalah produk yang ramai yang dikongsikan dengan Tira. Rata-rata testimoni yang amalkan fiber sangat berpuas hati dengan kehebatan produk ini. Dan produk ini lengkap dengan bahan detoks semula jadi yang akan bantu anda untuk ada berat badan ideal, bantu anda untuk orang kata apa, lebih mudah berfashion serta bantu kita untuk lebih mudah bergerak. Kadang-kadang bila kita ni ada masalah perut yang tak selesa, badan pun rasa berat, kita susah nak melakukan aktiviti. Tapi dengan amalkan Pearl Fiber, alhamdulillah rata yang dah amalkan memang berpuas hati dengan kehebatan produk ni, dan produk ini dah bantu ramai dekat luar tu untuk lebih berfashion dengan berat badan ideal orang cakap. Jadi yang mana boleh cuba kena dapatkan sekarang. Cantiklah. Lepas ni berapa harganya pula? Harga sangat murah, RM30.9 sen saja. Untuk setiap satu? Untuk setiap satu produk Jamu Cerita, kecuali inilah. Yang inilah itu apa dia, Tira? Okey, seterusnya produk yang nak share kepada anda, jus tradisi wanita. Ini adalah produk yang sebenarnya kalau anda nak tahu dekat luar, kita tahu ramai kadang-kadang sebagai wanita ni bila kita dah melalui proses, kita dah berkahwin, dah melahirkan anak, yang anda pasti tahu apa perubahan saja pada fizikal kita, terutama kulit dan juga di bahagian aset dan lebih lagi. Yang mana nak share kepada anda, sebenarnya ramai dekat luar tu yang kadang-kadang bukan semua orang suka makan jamu, ada sendiri pun tak tahulah nanti pantang boleh ke telan benda yang baik kan. Jadi kalau boleh kita ni nak orang kata apa, ada konsep versi tradisional, versi moden, kita sediakan jus tradisi wanita, jus jamu moden yang lengkap dengan kasyif Fatimah, manjakani, ada pelbagai khasiat seperti dong kuai iaitu ginseng wanita untuk bantu merawat masalah daman wanita. Wanita berpantang boleh amalkan anak dara para isteri yang selalu keletihan, kadang-kadang tu banyak kerja. Kadang lagi-lagi wanita ni memang tanggungjawab tak pernah habis. Kadang-kadang anak tak nak tidur malam, kita bangun pagi nak pergi kerja, kita memang akan jadi lesu. Boleh amalkan jus tradisi wanita pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Kebaikan bahan-bahan produk ni sangat sesuai untuk bantu tingkatkan stamina dan merawat masalah daman wanita. Ini memang khusus untuk wanita yang baru selepas melahirkan. Selepas melahirkan boleh, anak dara yang kadang-kadang ada masalah hormon tak stabil, haid tidak lancar, keputihan, boleh amalkan jus tradisi wanita. Dan yang terakhir hari ini Lady White. Ini Lady White, ini paling special, ramai wanita dekat luar tu memang suka sebab ini adalah produk 2-in-1. Tadi kita bercakap tentang dalaman wanita. Anda percaya sebagai wanita, lagi-lagi wanita yang dah berkahwin lama, dah melahirkan anak sampai 3-4 orang, pasti tahu tentang perubahan fizikal anda, perubahan aset anda. Jadi Lady White ini kita formulasikan dengan menggunakan herba daripada Purana Mifika dan Purana Lobata. Herba, kedua-dua herba ni memang telah dibuktikan, telah disahkan di Universiti Thailand, yang mana kedua herba ini mempunyai banyak kebaikan untuk bantu lancarkan hormon phytoestrogen, hormon estrogen di sekitar aset kita supaya aset kita kembali anjal, kembali terbentuk dan cantik orang cakap. Tak ada lagi masalah aset-aset yang kendur dan sebagainya. Jadi ini adalah produk yang 2-in-1 sebenarnya, bukan sahaja bantu menggeburkan aset tapi untuk kulit. Jadi wanita dekat luar tu memang tercari produk yang harga mampu milik dengan kebaikan sedemikian. Jadi anda yang nak dapatkan Lady White, kena cuba Lady White ni. Ini adalah produk yang sangat mampu milik, RM30.90 saja. Dan ketiga produk ni boleh dapati di kedai jamu, kios kecantikan dan belian secara online di www.jombai.my. Pearl White Fiber berharga RM30.90 untuk berat badan ideal, Lady White untuk
mencantikkan kulit anda dan untuk aset, serta jus tradisi wanita untuk tenaga dan stamina dalaman. Dan kesemua produk ni ada diskaun dengan syarat beli secara online dan dapatkan di kedai jamu. Sikit je lagi Atira mungkin boleh kongsikan macam mana nak dapatkan sekali lagi produk Jamu Jelita. Okey, sebenarnya untuk ketahui lebih lanjut ataupun sebarang pertanyaan, konsultasi tentang produk Jamu Jelita boleh hubungi 1800 885510 atau WhatsApp ada di 013-3535-10, di mana kesemua produk ni pastinya anda dah tahu Jamu Jelita dah berada di pasaran hampir 10 tahun dan cukup terkenal dengan tagline kami, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Jangan was-was nak pakai, ada KKM, ada halal dan juga produk yang telah diuji kaji oleh Makmal. Wah, cukup lengkap sekali penerangan oleh Atira berkenaan dengan produk dari Jamu Jelita. Terima kasih banyak-banyak Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita di atas perkongsian sebentar tadi. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Sama-sama Yana. Wanita Hari Ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Di stesen yang kedua ini saya nak kongsikan berkenaan dengan telur sotong belado. Kalau tadi apa orang kata cameraman saya cakap kat sini, inilah adalah menu yang paling wajib lah kalau kita bulan Ramadan kita puasa kan, sebab dia senang, ringkas dan juga sedap. Dan kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Nur Fazilah Borhan dan juga siapa namanya? Panggil saya Ia je. Nama panjang Jumria. Oh, okey. Dan kita nak tanya juga lah berkenaan dengan menu yang dibawakan hari ini kan, yang berasaskan telur ini. Mungkin boleh kongsikan apa agaknya kata kelebihan dan juga apa agaknya bahan-bahannya. Okey, bahan-bahan dia kita yang penting pakai sotong. Okey, kita tak boleh. Yang penting kita pakai sotong fresh. Telur sotong. Bahan dia lada besar, lada kecil, bawang putih, bawang merah, bawang merak dah. Jangan macam ni, Pak. Saya tak kuat, Pak. Okey. Halia dengan serai. Okey, itu dia punya bahan asal dia. Asal. Okey, so, kalau ini kalau kita buat berkenaan dengan telur sotong. Kalau ini kita kongsikan tadi yang display tadi tu. Ni ikan bilis. Ya, kita bezakan pakai ikan bilis. Yang ni tak ada ikan bilis. Okey, faham. Okey, jom kita nak tengok apa antara langkah-langkah-langkahnya. Senang je kan senang je. Senang je. Okey, macam mana sesenang sebudak ABC? Agak-agak je lagi sikit. Ini dia punya pembantu dia. Dia helper. Okey. Dia merangkap kepada PA. Okey. Berapa lama agaknya? Dia agak pecah minyak dah okey ni. Okey, tak apa. Sambil-sambil mereka nak sediakan tu, saya suka juga nak baca komen-komen yang anda hantarkan di Facebook. Kalau boleh kita bacakan daripada Ika Nazira. Assalamualaikum. Ika dari Muar Johor. Hai Ika. Telur belangkas memang sedap. Kalau masak lemak cili api, bakar pun sedap. Oh, ini kena cuba ni. Okey, itu daripada Ika. Ini daripada Mastura Abdul Ghani. Menu hari ini simple tapi menyelerakan. Sambal telur, kari telur, saya masak beef stick telur kegemaran cucu. Okey, ini memang ramai yang suka. Lagi-lagi kalau telur yang simple-simple, letak dengan nasi panas, lepas tu ada kicap sedikit, memang boleh kata menaikkan selera kita. Okey, dah ke mana dah kita? Kita dah masukkan. Kita dah masukkan sotong. Okey, extra kita ada letak sotong seko. Oh, itu memang nak jadikan dia lagi sedap. Betul. Sebab kebetulan beli dia memang bertelur. Memang tak payah potong ke sotong tu? Memang letak. Tak payah, ni dah ngam. Okey, kenapa agaknya? Selalu ada orang terselah sikit untuk tak, kita tak payah. Dia ni confirm masak. Oh, baru puas makan. Nanti dia tak lihat sangat. Okey, itu dia. Tak nak lihat. Dia jangan bagi dia jawab. Okey. Dia kalau jawab, habis. Okey, lepas tu kita nak masukkan apa? Kacang ni. Ya. Kita masukkan kacang panjang. Semua je. Masuk. Sebab kita nak naikkan warna dia je. Okey. Saya ada teka-teki untuk awak. Dia main teka-teki tau. Sotong bahagi dua jadi apa? Sotong bagi dua. Dah jadi dua lah. Betul ke producer jawapannya? Ada dapat hadiah. Saya bagi awak satu lagi, Chan. Okey, sotong bagi dua. Masuk jawapan dia, soalan dia. Sotong bagi dua jadi apa? Jadi sotong lah. Salah. Jadi sotong lah. Dia gula-gulakan kita. Selingan. Sebab saya nak tunggu ni. Masaknya lama betul. Dia gula-gulakan kita. Selain daripada kita punya telur sotong belado ni, letak aksesori. Saya macam cakap sorang-sorang kat sini. Awak sinilah sikit.
Tak risau nak guide dia. Nanti tak apa. Biarkan dia. Apa lagi antara menu-menu lain yang ada dekat kedai? Kita yang memang family kat kedai kita, sotong belado pecah telur. Memang sotong belado dia punya signature dia? Betul, signature dengan nasi goreng kampung. Itu memang signature dia. Nak kena cuba ni. Kena cuba sebab kita memang pure Johor punya. Okey, apa dia punya perbezaan kalau Johor dan negeri-negeri lain tu? Yang penting kita tak pakai gula lah nasi goreng. Oh, okey. Jadi kalau pakai gula, out. Wow, awak tegas sangat. Saya tegas. Awak ni apa? Awak... Okey. Lepas tu? Siap. Masukkan ni. Telur. Berapa banyak agaknya telur? Kau kocak dululah. Tak payahlah. Oh, tak payah. Okay, memang lagi sedap kot lagi jangan kacau. Oh, saya rasa mungkin boleh kongsikan juga. Siap. Apa? Fokus tak nafas. Okey. Mungkin boleh kongsikan juga Instagramnya. Baru seterusnya. Kau tak payah bersuara mata. Aku tak boleh. Warung Sentosa. Okey, warung Sentosa. Official Warung Sentosa. Betul. Wow, menguji bukan sahaja menguji kelaparan tapi menguji juga saya punya kelemahan. Betul. Okey, dah nak siap dah kita punya ni? Dah lagi. Okey. Agak dia dah masak sikit okey tu. Tapi berarti boleh promote kan kita punya IG, boleh follow kan? Yang penting untuk hari ini kita nak kongsikan telur sotong belado, betul yang itu, dan juga kita dah kongsikan juga antara menu-menu lain yang disediakan di Warung Sentosa. Di mana terletaknya Warung Sentosa ni? Kampung Sentosa, Cahaya Baru, Johor. Kita orang daripada Johor tau. Dari Johor datang sini? Pukul 4 pagi terima kasih banyak-banyak untuk wanita hari ini, untuk penonton wanita hari ini. Untuk wanita hari ini. Kedai close pukul 11 tak tidur prepare. Wow, nampak kegigihan tu. Semangat. Awak sini sikit. Saya dah 3 kali dah suruh awak sini sikit. Okey, itu berkenaan dengan kita punya sotong telur sotong belado. Kita nak rasa jugalah hasil tangan daripada Johor kan, dibawakan ke sini. Tak, dia daripada Sabah. Tukar pula. Dari Sabah? Dia orang Sabah. Oh, dari Sabah berhijrah ke Johor? Betul. Okey. Wow, luar biasa. Okey. Okey, lagi masak tu. Ada soalan tambahan. Okey. Kalau dekat Sabah, sotong selalunya telurnya selalunya apa antara menu-menu berasaskan telur? Telur. Selalu buat telur dadar lah. Oh, telur sotong dia kata. Telur sotong. Kau buat telur dadar? Awak jangan bergaduh kat sini. Awak sabar. Telur dadar hanya telur sotong. Oh, okey. Itu makanan masak untuk apa? Masak kicap. Ya. Untuk siang ke? Ya. Dia saya kan handphone, so dia kena jawabkan untuk saya juga. Faham. Okey, itu antara menariknya lah kan di Sabah, dan juga kita boleh rasalah kan pelbagai diorang ni suruh buat cantik. kelakar ni sebab apa? Nanti mana tahu dia panggil lagi. Wow. Okey, kita dah selesai untuk stesen yang kedua ni. Mencabar betul. Okey, harapnya anda mungkin boleh tahulah antara bahan-bahan yang digunakan untuk kita sediakan telur sotong belado ni. Senang saja, simple, sekejap saja untuk kita sediakan. Okey, kita nak kongsikan ini dia sebelum kita ke stesen yang ketiga, kita nak kongsikan perkongsian TikTok berasaskan menu telur yang disediakan oleh Ain. Jom kita saksikan. Okey, hari ini jom kita buat telur pindang, masakan otentik dari selatan Johor, dan banyak herba yang kita gunakan. Ini antara favourite Pak Haji lah. Okey, kalau you suka makan, jom kita buat. Banyak herba yang disenaraikan tu, carilah pandai-pandai kau. Telur yang digunakan mestilah telur yang tebal, keras kulitnya. Itu pun cara pilih dia, pandai-pandai adjust. Dan kita layer-layerkan ya. Pastikan kat bawah tu lapik dengan daun-daun tertentu yang ada kat situ semua, dan selang-selikan dengan bahan-bahan lain. Letak garam, dan untuk menggelapkannya kita letak serbuk teh. Serbuk teh tu kalau lagi banyak lagi gelap, lagi cantik ya. Dan herba-herba lempah kita masuk sekali, layer by layer ya. Dan ini mudah, Pak Haji buat saya kecil-kecilan yang ini untuk anda lihat. Biasanya kita buat sekuyuk besar ya. Dan rebus 3 hari 3 malam, dan kita akan dapat hasilnya selepas 3 hari 3 malam. Begini rupanya, iaitu dalam bentuk telur pindang yang sangat lazat, yang jarang sekali kita jumpa yang bagus ya di pasaran, sebab banyak orang jimat-jimat guna bahan. Jadi Pak Haji gunakan bahan yang terbaik ya, yang kita pilih betul-betul, tak terikut, dan tengok tu gelap, demi hasil dalam dia meresap ke dalam, sedap ya.
sedap. Okey, tetamu kita seterusnya namanya Sofia. Sofia betul? Sofia ni kuat gelak ke Sofia? Boleh kawal. Okey, kat WHI ni bukan setakat pengacara tau kuat gelak. Tetamu pun kuat gelak juga. Baik, Sofia, awak dah start tumis sambal. Nampak cili Betul. Okey, ada berapa jenis cili dalam yang sambal tu? Okey, simple je. Kita pakai cili kering je. Yang dah direbus. Okey. Kita blenderkan dengan ikan bilis, bawang besar atau bawang kecil, mana-mana yang ada kat rumah dengan belacan. Kita blend je semua, kita tumiskan. Baik, tapi penonton nak tanya, apakah menu yang nak dimasak oleh Sofia? Saya masak telur puyuh sambal tumis. Okey, jadi dah tumis sambal tu. Sofia, macam senang sahaja beberapa bahan yang diperlukan. Simple. Telur puyuh ni kalau nak masak sama ke caranya dengan telur ayam? Sebab saya lihat awak dah goreng dahulu telur puyuhnya. Ya, sama je. Dia mudah saja. Kita rebus je selama 7 minit bagi dia jadi telur rebus. Lepas tu kita goreng dia dengan minyak yang panas. Baik. Kalau tak panas dia akan macam terbantut, dia tak tergoreng kulit dia. Terbantut pun boleh. Okey, tapi saya nak tanyalah, kenapa awak goreng? Kalau ada yang tak nak goreng boleh ke? Apa beza dia sebenarnya kalau goreng dan tak goreng tu? Okey, normalnya kita rakyat Malaysia ni suka benda bergoreng. Dan nama sambal kan. Nama pun sambal, dia semua nak bergoreng. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun kalau tak goreng. Tapi sambal tu kurang melekat. Dia akan macam jatuh. Kalau dia goreng dia nampak dia melekat je dengan sambal. Dia melekat. Okey, baik. Dan ramai juga yang kat Facebook komen pasal telur ni dia bagus, tapi kalau makan banyak sangat ada kolesterol. Dan telur puyuh ni pun dengan kata kolesterolnya tinggi, tapi melalui pembacaan saya ke telur puyuh ni memang ada kolesterol tinggi, tapi kolesterol yang baik, HDL bukan LDL. Betul. Jadi kalau nak makanlah tapi berpada-pada lah juga kan. Okey, kalau awak sendiri selain daripada sambal telur puyuh masak sambal, apa menu lain yang awak masak menggunakan telur puyuh? Okey, telur puyuh ni sambal tumis, sambal belada, dua tu memang masuk. Kalau nak jadikan gulai ke kari ke pun dia boleh. Telur puyuh ni dia sama macam masakan telur ayam. Dia sama je dulu. Okey, kalau saya nak tanya awak, satu telur puyuh ni bersamaan dengan berapa biji telur ayam nutrisi dia? Ke lebih kurang? Tak. Kalau mungkin 2-3 biji lebih kurang ke telur ayam. Okey, sebab apa yang saya tahu telur puyuh lebih tinggi proteinnya berbanding dengan telur ayam. Dan bagus untuk anak-anak di rumah juga kan. Betul. Dengan kata untuk pertumbuhan mereka dan sebagainya. Tapi bagi saya lah kan, Sofia, bottom line kalau nak makan apa-apa, makan dengan berpada-pada kan. Jangan over lah sangat. Okey, saya lihat ikan bilis dimasukkan. Adakah ini untuk memberikannya lebih kata lagi lah rasanya? Betul sekali. Sebab ada belacan. Tapi awak masuk juga ikan bilis. Sebab ikan bilis ni dia naikkan rasa sambal tumis. Kalau tak ada sambal ikan bilis, dia akan rasa kosong je sambal tu, walaupun ada belacan. Dan memang masakan mak saya memang dia masukkan ikan bilis dengan belacan baru dia naik rasa. Okey. Yang ini dia macam masak sambal terung pipit, tapi telur yang digunakan adalah telur mata. Telur ayam kita jadikan dia telur mata. Oh, telur ayam. Yang sebelah ni telur ayam masak kari ke? Ya, betul. Ada kobis. Selalunya orang kat rumah dia tak senang mudah masak, dia pakai telur rebus je. Okey, faham. Tapi tadi saya terlepas, mungkin saya yang slow sikit kat sini. Tadi sambal awak guna cili kering saja. Tak guna cili merah biasa. Tak payah. Kalau orang request tak pedas, baru kita campurkan. Okey. Ini memang selalu sambal tumis orang nak pedas-pedas. Jadi kita pakai cili kering je. Okey, saya dah proses dah maklumat ini. Sebab saya kadang-kadang nak masak sambal tak tahu perlukan cili kering sahaja ke perlukan cili merah ke cili hijau perlukan. Biasa main letak je lah, dapat cili merah cukup. Cili kering ni pun ada macam-macam jenis yang pedas, yang kurang pedas. Selalu sambal tumis kita akan pakai yang sederhana pedas. Okey, baik. Dan balik kepada telur puyuh ini, biasanya awak dah kata tadi menu selain daripada sambal dan apa yang awak akan masak kan. Tapi biasanya boleh simpan lama tak? Kalau dah masak, dah goreng, dah masak sambal ke kari, dia macam mana tekstur dia kalau dah lama kita masak kari ke sambal? Dia boleh simpan dalam chiller dalam sehari ke 2 hari. Tapi masih kita tutup dia lah dan bergoreng. Kalau tak bergoreng, dia akan lagi cepat rosak. Okey. Dan kalau dibelah pun tak boleh simpan. Kita kena makan terus. Kalau tak buka kulit dia, kita dah rebus, boleh simpan lama tu, boleh simpan dalam lebih 3 ke 4 hari boleh simpan. Okey, ini saya tak tahulah soalan saya ni soalan logik ke tak, tapi saya akan cuba tanya juga. Kalau telur puyuh orang buat telur dadar tak? Ada. Tak, telur dadar tak adalah. Telur mata ada tapi kecil lah. Kecil je dia, comel je. Tapi beberapa boleh lah. Boleh. Ada orang buat. Saya tak pernah cuba, mungkin boleh cuba bagi anak buah saya makanlah. Okey, mungkin IG awak boleh kongsikan Sofia. Ya, saya. IG saya Moza Kitchen. Moza Kitchen 2020.
Dekat situ saya menjalankan base home catering. Okey. Kalau nak order dia hanya untuk buffet boleh, packing pun boleh. Segala masakan Melayu lah saya utamakan. Western tu kurang sikit tapi adalah ada. Baik. Okey, sambal ni mungkin memerlukan masa untuk tumis. Jadi sambil awak tumis, apa kata kita bersama dengan Fatin Hamimah Yusof dan juga menu asam pedas telur ikan. Itu dia. Kalau Sugi dah selesai berkenaan dengan sambal tumis telur puyuh, sedap. Dekat sini saya boleh bau aromanya. Saya di kaunter yang paling hujung sekali ni. Hari ini kita nak kongsikan asam pedas telur ikan. Ini menarik sebab apa? Kalau kita buat sesuatu masakan tu, kalau ada je telur ikan tu berebut-rebut. Tapi jangan risau. Untuk asam pedas telur ikan ni, memang dia punya orang kata bahan asas dia adalah telur ikan tenggiri. Kalau tak silap saya. Okey, kita bersama dengan Puan Hazelina Mat Jali dan juga bersama dengan anak beliau. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Okey, kalau kita bercakap mengenai menu berasaskan telur ni kan, macam-macam. Telur ni memang bahan yang ataupun makanan yang senang. Kalau kita nak masak berat pun boleh, masak ringan pun boleh. Tetapi kalau kita nak bercakap mengenai telur ikan, asam pedas ni lagi, mungkin boleh kongsikan juga antara keistimewaan ataupun bahan-bahan yang nak digunakan. Okay, macam asam pedas telur ikan ni, bahan dia sama juga dengan masak ikan asam pedas. Okey. Itulah, tapi kita olah daripada telur ikan kepada telur ikan kan. Okey. Sama je sebenarnya, dengan ada cili pisau, ada bawang blend, ada pesum, semua serai. Okey, bahan-bahan asas lah untuk kita nak sediakan asam pedas. Tetapi kita membuat kelainan, ada telur ikan. Okey, tapi kita nak sentuh juga mengenai telur ikan ni. Ada tak orang kata kalau kita nak sediakan telur ikan ni, macam mana agaknya tipsnya nak cucinya ke ataupun nak dapatkan yang telur ikan yang terbaik ke? Mungkin boleh kongsikan. Memang dia kuat bau sikit telur ikan. Tapi itulah kita kena pandai cuci dia. Saya boleh cuka dengan asam limau. Okey. Limau nipis tu, kita dah betul-betul perah, rendam sekejap. Rendam, itu kita rebus lah. Lepas tu rendam, kita rebus. Okey. Untuk menghilangkan bau dia. Antara kata keistimewaan ni dia memang sangat-sangat sedap. Tapi kalau kita sentuh berkenaan dengan telur sotong, dia tak boleh banyak sangat makan. Kan? Lagi-lagi kalau orang yang ada gout dan sebagainya sebab ada kolesterol. Tapi telur ikan ni macam mana? Bagi saya telur ikan tak ada kolesterol yang teruk lah. Saya rasa boleh makan, tapi jangan keterlaluan lah. Keterlaluan kan. Apa saja makanan pun tak boleh keterlaluan kan. Betul. Okey. Alright. Jadi kita dah masukkan, kita dah nak tumis bahan-bahannya. Ini tadi saya dah blend kan. Dah apa yang ni saya dah buatkan dia paste. Okey. Berapa lama agaknya? Dah boleh masuk air dah. Okey. Okey, Puan Hazelina, kalau kita nak sediakan ataupun kita nak masukkan ini, perlu direbus terlebih dahulu atau tidak? Elok direbus dulu. Untuk lembutkan dia. Lembutkan dia satu. Dalam dia tu lambat masak sikit. Ada orang tengah masak, angkat tak masak lagi tengah dia. Okey. Rebus dulu. Jadinya sebelum kita nak sediakan tu, kita rebus terlebih dahulu. Okey. Kita nak masukkan telur ikan. Itu dia. Api pun sedang-sedang sahaja. Kita boleh masukkan. Dah. Boleh ke tu? Mati. Okey, kita minta tolong jap. Okey, tak apa. Sambil-sambil tu Puan mungkin boleh kongsikan juga antara menu-menu lain. Kalau selalunya kan dekat menu yang disediakan, apa agaknya yang berasaskan telur selalu menjadi permintaan juga? Masak lemak, cili api. Telur selalunya saya goreng dengan telur ayam kan, kita pecahkan. Okey. Gaul dengan telur ni, letak rasa semua, goreng. Senang. Maksudnya dekat kategori umur semua pun boleh makan boleh kan? Makan. Kalau nak pedas pun boleh, tak nak pedas pun boleh. Okey. Selalunya ada tak pantang larang kalau telur ikan ni untuk kita masakkan, nak tunggu dia berapa lama ke ataupun nak bagi dia betul-betul masak tu Puan? Macam dah rebus tak payah lama-lama kot. Dalam 5 minit macam tu lah. Okey. Kita masukkan je, tunggu dia mengelegak je lah. 5 minit. Okey. Alright. Okey. Selain sambil-sambil kita nak tunggu untuk masak asam pedas telur ikan kita tu, mungkin Puan boleh kongsikan juga antara menu-menu lain yang disediakan.
cerita pasal belum puasa lah ni akan datang ni ya. Boleh silakan. Boleh. Saya nak bagi tahu ada daging salai masak lemak. Ini dia. Daging salai masak lemak, lepas tu ada rendang dendeng. Rendang dendeng. Daging. Okey. Belum puasa ni tambahan. Okey, itu menu yang biasalah. Dan kita ada juga kalau siapa yang nak cuba asam pedas telur ikan pun ada disediakan juga. Okey, mungkin boleh kongsikan juga Instagramnya kalau mungkin ada di rumah tu yang mungkin teringin. Instagram saya Yusri Rina. Facebook saya Rina Yusri. Okey. Selepas ni apa agaknya kita nak kena masukkan? Okey, tu dah mendidih tak? Sikit lagi tu. Sebab dia punya dapur dia manja-manja je. Okey. Kalau kita nak masukkan, kita boleh masukkan semua bahan-bahan ni. Lepas tu dah siap lah siap dah. Kalau macam ni selalunya untuk berapa orang ni Puan? Ini makan dalam 5 orang boleh. 5 orang boleh. Dia perlukan dia punya gudit boleh dengan ada orang kata sambal belacan. Kawan ni sambal belacan, telur masin, sayur ada campur. ulam sikit. Sayur campur. Dah ni dah. Kan? Dah lapar dah rasanya. Okey. So sambil-sambil kita nak tunggu masak, anda boleh komen juga dekat bawah ni apa agaknya menu-menu berasaskan telur yang mungkin anda suka selalu masak untuk anak-anak anda. Dan kalau kita nak tengok juga kalau ada komen-komen daripada anda di Facebook kami, mungkin kita boleh kongsikan daripada Amin Nuruddin. Amin selalu dia tak pernah lepas peluang untuk komen di Facebook Wanita Hari Ini. Telur memang menu paling sempoi. Boleh dibuat dari sesimpel menu ke se-advance menu. Wow. Yang paling sempoi goreng pun sedap, makan dengan kicap, nasi panas berasap. Oh, ini nasi panas-panas yang kita kongsikan tadi tu. Betul, saya setuju sangat. Sebab apa? Kita nak cepat, kalau nak kenyang senang je. Telur lah kan, dia punya bahan yang menyelamatkan kita. Okey, banyak lagi perkongsian kita selepas ini. Kita dah selesai daripada kaunter pertama, kaunter kedua dan kaunter terakhir berasaskan telur asam pedas telur ikan. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan gabung semula bersama Sugi. Dah boleh. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami. Fatin, macam-macam menu yang dikongsikan hari ini. Pastinya mereka di rumah telah pun mendapat inspirasi. Ada yang komen telur for life. Wah, memang dia menggilai telur lah. Saya rasa semua orang lah suka untuk makan telur ni. Dia memang kenyang dan juga dia sedap. Okey, boleh tak saya nak baca sikit komen-komen di Facebook daripada Latifah Abu Hassan. Saya selalu masuk telur ikan selepas kuah sudah menggelegak. Okey, air telur tak ke mana. Try kalau dah rebus atau goreng tak pada saya lah. Okey, mungkin kita boleh cuba juga kan. Dia tadi kalau kita kongsikan di stesen nombor 4 tu dia kena rebus dulu baru lembut. Baik. Puan Latifah cakap tak payah lagi mungkin boleh cubalah kan kedua-duanya. Okey, itu cara dia masak. Baik, ini daripada Cik Dahsudin. Katanya sedap kalau dapat telur itik, masak lomak cili api, campur belimbing buluh. Terliur kan bila dengar belimbing buluh tu. Menu yang senang masak menu yang senang dimasak. Ini pada Nur Aziawati Nur. Betul, saya setuju sangat-sangat. Kalau kita dalam keadaan tergesa-gesa, kalau ada telur tu kita dah boleh hidup dah. Kan? Okey, yang ini daripada Suwan. Anak saya memang suka sangat telur. Hari-hari dia suruh masak. Masakan berasaskan telur. Tak kisahlah kari ke sambal ke telur kicap ke, janji telur. Wow, okey, memang dia sangat menjimatkan. Gila telur lah rasanya. Menjimatkan. Ada yang komen tadi telur dah mahal lah. Tapi boleh lah kan. Dia senang, cepat dan ringkas. Okey. Ada lagi daripada dari siapa tu? Lina Zalina. Okey, saya tak sempat nak dapatkan komennya daripada Lina Zalina. Tapi apa pun kita lagi kita akan kongsikan banyak lagi komen-komen. Ini dia daripada Lina Zalina. Ingat masa kecil-kecil adik-beradik ramai mak goreng telur ayam, buat telur dadah pun sedap, berebut dengan adik-beradik, kenangan waktu kecil zaman susah. Alamak, ini nostalgia kita waktu dulu. Saya rasa bukan Puan Lina sahaja, semua pun macam tu. Yang rebut tu lah yang sedap sebenarnya kan. Okey, baik, macam-macam komen yang dikongsikan. Saya pun macam tak tahu yang mana satu nak pilih, tapi mungkin last lah. Okey, saya pilih daripada Rafi Ruslan. Alahai sedap
Sebabnya kegemaran saya sejak kecil lagi sambal telur sotong berlador lagi padu. Berlador. Memang banyak perkongsian. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang hantarkan komen-komen anda di Facebook, dan terima kasih juga memeriahkan hari Selasa hari ini dengan menu berasaskan telur. Ya, betul. Baik, Fatin, hari Selasa dah settle, tapi saya ada masalah sekarang ni. Ada orang hutang kat saya, tapi saya tak tahu macam mana nak tuntut kat dia. Dah lama saya tanya, dia tak bayar-bayar lagi. Saya rasa ni bukan masalah awak je, Sugi. Saya rasa ni masalah ramai orang. Kita masalah boleh dunia, kita boleh pinjamkan duit, tapi macam mana kita nak minta duit kita tu balik? Susahnya tuntut hutang. Nampak? Hari ini kita nak, bukan hari ni, tapi esok topik kita susahnya nak tuntut hutang. Okey, maksudnya esok siarannya saya harus menonton dan saya juga akan bersiaran esok. Jadi memang saya nak ambil tips lah. Susahnya tuntut hutang. Macam mana nak tuntut hutang ni? Jadi esok temu janji kita jam 12 tengah hari. Selamat menjamu selera. Terima kasih semua. Terima kasih juga untuk tetamu-tetamu kita. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tekal hati.